Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita sambung lagi kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita masih lagi membicarakan perihal kisah Nabi Allah Lut alaihissalam. Sebelum ni kita telah cover tentang apakah kejahatan kaum Nabi Lut selain daripada mereka itu mengamalkan liwat dan juga suka sama sejenis ni. Mereka juga dalam Quran sebut kaum yang wataqta'us sabil ni, dia suka tahan orang di jalan, samun orang di jalan. Kemudian yang ketiganya dalam tafsir sebut dia pun suka juga satu amalan yang tak elok, yang tak sopan, tak elok, iaitu dia boleh suka kentut. Lepas tu suka kentut di muka orang, kentut saja, dan seronok lagu tu. Jadi malam ni kita nak sambung selepas perbuatan mereka itu, selepas Nabi Lut alaihissalam dah dakwah kepada mereka tak mau mendengar peringatan juga. Akhirnya datang malaikat, kita berhenti yang tu noh. Malaikat mai ke rumah Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim akan kehadiran Nabi Ishaq. Kemudian the same caravan, the same rombongan malaikat itu pi pula ke kota Sadum, pi pula ke tempat Nabi Lut nak memberi azab. Jadi kita nak sambung yang tu malam ni insya-Allah. Baik. Para ahli tafsir berkata, setelah rombongan para malaikat yang terdiri daripada Jibril, Mikail dan Israfil, semua ni malaikat besar-besar ni, ya. Jibril, Mikail, Israfil, semua yang nama-nama besar ni, semua ayahanda mereka ni, ya. Berangkat pergi meninggalkan Ibrahim, maka mereka terus menuju ke negeri Sadum. Mereka menjelmakan bentuk dalam wujud para pemuda yang tampan sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum Nabi Lut, sekaligus sebagai hujah, yakni bukti atas kekejian perbuatan mereka. Maka malaikat merupa dalam bentuk pemuda-pemuda yang handsome. Malaikat boleh tak main dalam rupa manusia? Boleh. Dalam zaman sahabat dulu, antara sahabat yang sering malaikat Jibril main dalam rupa dia ialah sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Malaikat main rajin merupa dengan rupa dia segak. Baik. Para malaikat bertamu kepada Nabi Lut tepat pada saat matahari terbenam. Lut rasa khawatir jika tidak diterima mengunjungi rumahnya, mereka akan diterima bertamu di rumah kaumnya. Kerana mereka disangkanya sebagai manusia biasa, Lut merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka. Kata Nabi Lut, ini adalah hari yang amat susah. Maksudnya, dahlah kaum Nabi Lut ni suka jantan, suka yang handsome, smart. Malaikat mai Allah buat depa rupa depa jantan, handsome, yang smart, yang bersih semua ni lah. Mai pula nak pi bertamu di rumah Nabi Lut, mai pula dekat-dekat maghrib. Maka Nabi Lut kalau dia tolak takut lagi orang lain over. Tapi kalau dia terima sekali lagi jadi panjang cerita pula, susah hati dia. Baik, dalam tafsir sebut, ya, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq bahawa yang demikian itu benar-benar merupakan ujian yang sangat berat bagi Lut, ya. Dia harus berusaha keras melindungi para tetamunya daripada kaumnya, ya. Baik. Qatadah menyebutkan, ini daripada Qatadah pula kata apa? Bahawa para malaikat menjumpai Lut ketika dia sedang bekerja di tanahnya. Ini cerita, ini dalam tafsir pula kata, macam mana malaikat boleh sampai kat kaum Nabi Lut tu? Bila mereka sampai, Nabi Lut sedang buat kerja kebun petang. Maka Nabi Lut berasa malu, sebab bila malaikat-malaikat ni kata nak pergi singgah rumah, nak ziarah rumah, Nabi Lut tak tahu kata tu malaikat. Maka Nabi Lut berasa malu. Sewaktu mereka hendak bertamu ke rumahnya, di dalam perjalanan menuju ke rumah, Lut berjalan di depan sementara mereka berada di belakang. Lalu Lut menyindir melalui ucapannya agar mereka meninggalkan negeri itu dan singgah ke negeri lain. Ini tuan-tuan dalam tafsir sebut, Qatadah kata, masa dia sampai kat kebun Nabi Lut, minta nak bermalam sat sebagai musafir, kemudian Nabi Lut tak boleh tolak. Kalau tolak lagi rumah orang lain boleh offer. Yang tu yang dia takut tu. Ya? Baik.
Tetapi kalau boleh dia nak pemuda-pemuda ni keluarlah pergi cari negeri lain. Jangan main tempat dia, jangan main negeri ni. Pasal negeri ni semua orang suka jantan sama jantan ni, ya, beramalan yang keji. Dahlah pemuda-pemuda tu handsome dan tampan. Maka daripada kebun Nabi Lut tu nak balik ke rumah Nabi Lut, dalam tafsir sebut Nabi Lut jalan depan, depa pemuda 3 orang ni jalan belakang. Sambil duk jalan tu Nabi Lut duk kata, aku tak pernah jumpa lah orang kampung teruk ni. Sambil kata sebagai signal nak bagi hak belakang ni faham. Pergi keluar pergi cari tempat lain lah, pergi cari negeri lain lah, macam tu. Ya, aku tak pernah jumpa lah orang lebih jahat pada depa ni. Aku pun duduk sini, aku tak sangka lah orang tempat ni tak pernah jumpa di negeri lain. Dia duk ulang-ulang yang tu dengan harapan pemuda 3 orang ni faham dan keluar pergi cari negeri lain. Baik. Tapi pemuda belakang ni dia faham dia malaikat dan dia memang main untuk mengazab kaum tu. Tapi itu juga antara seni lah. Antara seni kita kadang-kadang tuan-tuan nak bubuh direct segan, kita bubuh cara bunga alas gitu kan. Jadi orang yang jenis macam ni Nabi Lut buat juga. Nabi Lut buat juga. Kadang-kadang orang main rumah kita ada kerja, kita nak suruh dia balik tak boleh, kita segan. Jadi kita buat apa? Kita hidang ayak cepat-cepat. Kita hidang ayak cepat-cepat. Agak-agak habis minum tu dia faham sendirilah. Tapi setengah orang tak faham, dia tambah ayak pula. Pasal tu orang Melayu dulu depa hidang ayak. Hidang ayak selain daripada menjamu tetamu, ikramu duyuf kita kata, memulakan tetamu, dan ayak itu juga sebagai satu indikator yang habis ayak gerak ziarah bagus. Cuma macam kita katalah ziarah orang sakit bagus tapi tak boleh lama-lama kan. Ziarah tuan-tuan guru ni bagus tapi tak boleh lama-lama, sebab dalam satu hari depa kena terima orang yang ziarah depa berpuluh orang. Kalau seorang spend dekat sejam 2 jam laratlah kawan pun kan. Jadi bagus ziarah orang tapi jangan berlama-lama. Baik. Pasal kita tak tahu urusan orang apa dan orang takkan habar orang segan. Jadi cara dia dengan bagi metafora macam tu, cara balarah macam tu. Nabi Lut juga buat macam tu. Dia tak halau terus. Cuma dia kata teruk betul lah tempat ni, macam tu lah. Baik. Ada orang jenis halau terus? Tak ada. Gila orang Melayu kita ni kan. Tak tahulah. Tak nak jumpa lagi lah. Kadang-kadang setengah orang kan, bila orang tu main lama di rumah, kemudian dia duduk lama, itu rumah ni rasa tak tahan, dah lama sangat kawan ada kerja. Lepas tu kawan ni pun dah rasa lama sangat, dia pun nak bangkit nak balik. Bila dia nak balik, selalu tok rumah kan kata apa? Kalau orang Melayu, dia kata macam ni, duduk dulu, awal lagi kan. Dia kata tu bukan nak suruh duduk saja, sebagai orang kata apa, bahasa Melayu biasa, adab ni baik. Kawan tengah tak faham, duduk juga. Duduk balik, hidang ayak pula, tak ada kerja kan. Dia kena faham kat seni-seni tu. Dia kata duduk dulu tu maknanya balik lah. Satu dia ada orang Melayu belah utara ni suka kata jom. Nak balik dah, jom. Jom tu maknanya nak balik dah lah. Ni dia buat tak faham, jom Nabi mana. Jadi gitu pun ada juga. Baik. Macam kita semua orang makan lah kan. Makanan tu tak cukup pun, tapi sebut bila semawa. Tanya mana makan nak makan. Ada. Benda-benda tu benda-benda kecil. Tetapi benda-benda tu yang saya ingat lah ni hilang. Sensitivity dalam masyarakat, benda tu banyak hilang lah ni. Benda-benda yang simple, adab-adab Melayu, yang selari dengan agama, memuliakan tetamu, hormat orang. Kan kalau member mak dan ayah ada di rumah, di ruang tamu, anak balik salam dulu, tegur, duduk sat seminit 2 baru masuk bilik. Benda-benda macam tu dah banyak terhakis dah sekarang. Antara sebabnya telefon lah saya ingat, budaya telefon ni. Telefon ni dia menghubungkan orang yang jauh tapi menjauhkan orang yang dekat. Itu cerita dia. Baik. Sambunglah. Maka kata Nabi Lut, aku tidak pernah mengetahui ada kaum di bumi ini yang lebih keji daripada kaumku ini. Dia siap kata lagu tu lagi. Sambil berjalan, Lut terus mengulangi ucapannya sampai 4-5 kali. Ya. Malaikat bukan tak faham, dia tahu, tapi ialah dia malaikat. Ya, baik. As-Sa'di berkata bahawa malaikat meninggalkan Ibrahim menuju ke negeri Lut. Mereka tiba ke kota Nabi Lut pada siang hari. Ketika sampai di sungai Sadum, mereka bertemu dengan putri Nabi Lut. Yang ni lain pula. Putri Nabi Lut. Yang mengambil air buat minum keluarganya. Anak pertama Nabi Lut bernama Raisa. Yang kedua bernama Zaghrata. Nama tu. Ya. Kemudian malaikat bertanya kepada puteri Nabi Lut, apakah di sini ada rumah? Jawab anak Nabi Lut, ada. Tetapi
tetaplah di tempat kamu, janganlah kamu masuk ke negeri ini sehingga aku datang kepada kamu. Baik. Yang ni pula As-Sa'di pula kata dalam tafsiran sirah dia kata malaikat bukan jumpa Nabi Lut dulu, jumpa anak dia dulu. Nabi Lut ada di rumah. Anak Nabi Lut tengah buat kerja. Malaikat mai 3 orang pemuda ni tanya anak Nabi Lut, sini ada tempat homestay tak? Rumah ni kau homestay kan? Sini ada homestay tak? Maka anak Nabi Lut kata, sat. Nak main menginap di sini ke? Jangan masuk lagi. Maksud jangan cross sempadan masuk kampung ku lagi. Tunggu sat. Apa-apa pun lagi saya mai habaq balik. Dengan tujuan kalau dia tak kata macam tu, lagi kawan tu masuk sungguh jumpa lelaki lain jadi kerja. Jadi dia balik habaq kat ayah dia. Ayah kena selamatkan ayah. Pemuda luar cik tak pernah tengok muka lagu tu, handsome, segak, jambu ni. Ayah kena tolong selamatkan depa ayah. Sama ada suruh depa keluar ataupun piwak sorok sesiap balik rumah kita. Ya. Maka Nabi Lut pun pilah ambil buat balik dan seterusnya sirah itu selari macam yang tadi tu yang Qatadah kata tu. Sambil duk jalan balik tu Nabi Lut duk kata. Baik. Maka tuan-tuan dalam ni sebut okey. Para tetamu utusan itu pun datang ke rumah Nabi Lut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan mereka kecuali anggota keluarga Nabi Lut sendiri. Siapa pun tak tahu ni rahsia. Buat balik maghrib sengak-sengak siapa pun tak nampak terus masuk rumah. 3 orang pemuda handsome ni. Siapa pun tak tahu Nabi Lut, anak-anak dia, keluarga dia saja. Kemudian apa berlaku? Isteri Nabi Lut keluar rumah dan memberitahu kaumnya seraya berkata, sesungguhnya di rumah Lut ada beberapa orang lelaki yang belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan dari mereka. Setelah mendengar berita itu, kaumnya segera meneru ke rumahnya. Siapa yang keluar pergi habaq? Bini dia sendiri. Sebab tu dalam surah At-Tahrim Allah sebut perempuan yang Allah sayang ialah Maryam dan juga Asyah. Dan perempuan yang Allah murka, paling murka ialah isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Tuan-tuan tengok. Yang Allah sayang isteri Fir'aun, musuh Allah, musuh Rasul. Dia tidak sekatil dengan musuh Allah, tetapi itu tak jadi halangan untuk Allah sayang dia. Kita tak boleh guna alasan saya ni keluarga saya teruk, mak ayah saya pun kerja tak mampu merapu semua ni, mungkin rezeki pun tak berkat. Macam mana saya nak jadi orang yang Allah sayang? Tak. Jahat ke teruk ke keluarga kita tak sampai kot mak pak kita macam Fir'aun. Dia tak? Fir'aun ni isteri dia Allah paling sayang. Dulu dan akan datang Asyah. Termasuk Maryam lah seorang lagi. Tapi Asyah tu Allah sayang dia. Dan yang paling Allah murkai ialah perempuan yang paling Allah murka, bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut, bini Nabi. Bukan alasan kita itu ada keturunan mana-mana ulama untuk kita dimuliakan. Saya minta maaf yang tu saya kurang sikit. Kadang-kadang orang memuliakan atas dia ni anak kawan ni, dia ni mulia dalam erti kata hormat tak apa, tapi mulia dalam erti kata kita nak mengangkat dia, meletakkan dia kedudukan sama macam tok ayah dia ke, tok wan dia ke, mak dia ke. Saya minta maaf kalau saya tak boleh. Kalau saya secara peribadi, sebab ilmu tak diukur dengan darah. Darah yang turun itu membawa turun DNA, dia tak turun ilmu sekali. Jadi hormat pada kedudukan sekadar keturunan dia, keluarga dia, tetapi bukan atas keilmuan. Unless memang ada bukti lain yang dia memiliki keilmuan yang tinggi. Kalau tidak tuan-tuan, dunia keilmuan akan binasa. Sebab orang akan melihat, orang akan ukur seseorang, ilmu seseorang itu hanya dengan pakaian dia, hanya dengan nasab dia. Maka akhirnya kedudukan ilmu akan binasa. Sebab tu Allah tunjuk dalam Quran, perempuan yang paling Allah benci, tak suka ialah 2 orang isteri Nabi yang melahirkan zuriat Nabi, Nabi Nuh dengan Nabi Lut lah. Dan maksudnya dalam bahasa yang kasar ni, mereka tidak sekatil dengan Rasul, Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Itu pun bukan satu tiket untuk mereka dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka buat salah, mereka dihukum. Kalau mereka buat kemungkaran, mereka dilaknat. Kalau tak minta ampun, dan mereka tak minta ampun lah. Pasal tu sebut dalam Quran surah Tahrim. Dia keluar pergi habaq lagi. Satu. Yang kedua, ini perangai apa? Perangai orang yang nak jadi nombor 1. Yang ni banyak zaman lah. Dia terima info apa pun, dia cepat-cepat Nabi sebang. Dia terima apa pun, dia tak double check dah. Dia terus nak forward. Sebab apa? Dia nak jadi orang yang pertama abang. Dia rasa macam, kok mana pun bila orang nak sembang, aku tahu dulu tu. Hak dia perlu sembang tu, aku tahu lagi. Dia berebut sangat nak jadi hak awal tu pun siapa tak tahu.
Kalau ada kadang-kadang berita apa-apa kadang-kadang, nanti semok dulu. Ni pantang lepas. Cerita tu nampak rare sikit, dia nombor satu nak pergi jadi orang cerita, tukang cerita. Satu lagi tuan-tuan, budaya zaman sekarang, saya tak tahu tuan-tuan setuju ataupun tidak dengan saya. Tapi saya mengharapkan tuan-tuan setuju. Budaya gempak dalam kuliah-kuliah, dalam medan-medan ilmu ni, saya jadi takut ni tuan-tuan. Dan benda tu pula dia jadi ramai orang tonton. Nah, kadang-kadang maaflah kaum-kaum penceramah, mungkin termasuk saya juga sekali-sekala, mungkin saya tak perasan. Dia betul dalam hadis ada tarhib wa targhib, ancaman, pujian, betul. Tetapi ni gempak, tuan-tuan, tak ada gempak. Macam saya kata, tahun 2025 nanti akan jadi malapetaka besar dunia ni. Lepas tu orang pun pakai bincang, gudu ni jadi takut. Lagi forward pula, ustaz ni pernah kata nanti tahun 2030 akan binasa paling besar. Orang pakat jadi habis susah hati. Dan saya nampak benda ni makin lama makin mendapat tempat dalam masyarakat. Hak kuliah-kuliah fardu ain, hak kuliah-kuliah knowledge yang wajib kita tahu ni kurang. Tapi benda-benda yang macam ramalan sikit-sikit ni dia jadi lagu mana tak tahu. Bukan kata salah, tapi saya takut dia jadi budaya. Saya takut benda tu nanti dia jadi entertainment. No? Jadi hiburan, jadi seronok ni nak tahu benda-benda yang tak tahu dan kita istilah dia apa. Dia mungkin ada satu perasaan yang macam adrenalin sikit, kita nak tahu benda tu, nak cabak diri, nak tahu. Risau. Sebab tu baru ni yang kes gempa bumi di Turki tu kan, ramai orang mula pakat share petikan ulama ni pernah kata, syekh ni pernah kata, ustaz ni pernah kata. Dia seronok yang tu, no? Padahal kadang-kadang ustaz tu kata yang lain 2 jam tu, dia ambil seminit tu nak bagi kena line juga dengan Turki ni. Jadi orang tengok jadi betul dia lupa benda sebenar. Cerita gempa ni cerita apa dah, dia cerita tu, ya. Kemudian sekarang ni duduk main di TikTok ni banyak ni, nah, cerita-cerita keluar binatang-binatang ni apa semua. Dia tak siasat dah. Nah, padahal binatang tu orang nak kaji tu bukan binatang dabatul ardi. Itu pokok tu. Tapi dah bukan di Malaysia, kita tak nak tengok kan. Tapi lah ni orang share tuan-tuan. Orang share, nah. Kadang-kadang binatang-binatang dok orang tak kenal tapi nampak binatang pelik sikit. Yang ni dah dabatul ardi. Hai, dabatul ardi bukan lagu tu. Dak share. Ya. Lepas tu keluar pula cerita lagi apa ada orang di negara sekian ni keluar bayi mata satu ni dah jadi dah. Orang pakat share. Dia jadi mudah tuan-tuan. Ni tak cerita politik lagi. Benda-benda hatred. Cukup mudah dijual. No? Fitnah, hatred. Tak tahulah. Banyak benda tu lah ni. Macam mana macam Nabi Lot ni. Dia nak jadi orang yang first. Dia nak pergi habang. Baik. Ni. Dalam Quran sebut waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaih. Yahra'u ni apa? Yahra'u ni serbu. Dia pergi tak sabar. Baik. Dalam ni terjemah kata bergegas. Datanglah kaumnya waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaih. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Maka datanglah kaumnya kepadanya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Bini Nabi Lut pergi habaq. Bini Nabi Lut pergi habaq. Jadi mereka dengar cerita tu, mereka pun terus pergi dekat Nabi Lut. Pergi rumah dia, pergi serbu. Yahra'u ni tuan-tuan, dia datang daripada setiap penjuru. Pergi tunggu di pintu, tunggu di tingkap, tunggu di halaman, panggil Nabi Lut. Gempak, nak suruh keluar juga. Baik. Lut memberikan petunjuk dan arahan kepada mereka agar mendatangi isteri-isteri mereka. Baik. Kemudian Nabi Lut kata kepada kaum dia, Nabi Lut kata, hai kaumku, inilah puteri-puteriku yang demikian mereka ini lebih suci bagimu. Itu betul ayat tu. Nabi Lut minta tolong, jangan kacau lah ni tetamu aku, jangan buat malu aku lah, pilah balik. Depa kata depa nak. Dalam Quran yang lebih deep Allah SWT sebut. Depa kata apa? Wahai Lut, hang sendiri tahu kami nak apa. Bila Nabi Lut kata kepada mereka ni, lah ni aku ada anak-anak perempuan, nikahilah anak-anak aku dengan elok. Nabi Lut, mereka kata kepada Nabi Lut, aku tak mau. Hang pun tahu kami ni nak apa. Kami tak mau perempuan, kami nak lelaki. Dan dalam ayat ni dia terjemah kata puteri-puteriku ni bermaksud apa? Ni pun menarik juga. Sebab ada dua tafsiran. Dalam surah Hud ayat 78 ni, dan Nabi Lut kata, inilah puteri-puteriku ini, demikian mereka ini lebih suci untuk kamu. Ada dua tafsir. Satu tafsiran kata Nabi Lut sampai tahap tak mampu dah nak halang lagu mana pun. Nabi Lut kata, lah ni macam ni lah, aku ada anak dara 2 orang, elok, bersih, suci, ambil lah, nikah elok dengan mereka jadi bini. Satu, mereka tak mau.
Dia pun tak mau. Penafsiran yang kedua, dia kasih bawa kat sini kata apa? Demikianlah puteri-puteriku ini bermaksud, puteri-puteriku bermaksud bukan anak Nabi Lut seorang. Anak-anak dara dalam negeri tu semua dikategorikan sebagai anak Nabi Lut. Itu kaedahnya begitu. Dan memang dalam kaedah agama begitu. Saya baca sikit Kedudukan para nabi dengan umatnya adalah sama dengan kedudukan ayah terhadap anaknya. Itu kaedahnya begitu. Bukan secara darah, tetapi secara status kedudukan seorang nabi dengan umat ialah ibarat ayah kepada anak-anak. Dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. An-nabiyyu aula bil mu'minin wa azwajuhu, isteri-isteri mereka, wa azwajuhu ummahatuhum. Ayat Al-Ahzab ayat 6. Kata Allah, para nabi itu mengutamakan kaum mukmin, orang beriman. Keutamaan para nabi itu adalah orang beriman. Dalam tafsiran yang lain diterjemah kata orang beriman itu keutamaan dia adalah para nabi dia. Sebab ada hadis yang lain Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ilaihi min, tidak beriman dalam kalangan kamu sehingga kan aku ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in, sehingga kan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Rasulullah number one. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mak kita, lebih daripada ayah kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada seluruh manusia. Rasulullah nombor satu. Hadis. Dalam ayat surah Al-Ahzab ni pula Allah kata nabi pula, an-nabiyyu aula bil mu'minin, keutamaan untuk orang beriman itu nabi mereka, dan nabi itu mengutamakan orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri nabi itu ialah ibu kepada orang beriman. Daripada itulah datang ungkapan ummul mukminin. Kita panggil ummul mukminin Siti Khadijah, ummul mukminin Siti Aisyah, ummul mukminin Siti Zainab. Kita panggil dengan ummul mukminin mai pada mana? Surah Al-Ahzab ayat 6. Dalam menanggapi firman ini tuan-tuan, terbit beberapa kaedah bagaimana kita menyantuni para isteri Nabi. Ibnu Qudamah sebut, kata perbezaan ahlu sunnah dengan ghairu ahlu sunnah. Ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Ini bukan cerita debat baru ni dah. Ini cerita perbezaan ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah ni siapa dia? Antara indikator dia orang yang tak sebut, orang yang tak ada taradhi. Taradhi ni benda apa? Ungkapan mengungkapkan radhiyallahu an. Orang yang tak buat taradhi ketika mana menyebutkan nama para isteri Nabi, dia bukan ahli sunnah. Maksudnya dalam konteks ini Ibnu Qudamah nak sebut tentang siapa? Yang saya faham, tentang Syiah. Sebab Syiah bila sebut tentang Aisyah, dia pun tak sebut radhiyallahu anha. Jadi dalam konteks zaman dia itu, dia nak beritahu perbezaan kita ahli sunnah ni, dia bagi skop leluas. Selain Syiah dan Qadariyah Jabariyah ni ahli sunnah lah. Jadi dalam konteks kata-kata dia ni, dia nak kata kepada Syiah lah. Nak beza kita dengan Syiah ni, Syiah tak sebut radhiyallahu anha kat Siti Aisyah. Syiah memang tak suka, malah dia bercerca Siti Aisyah kan. Memang Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali ada sedikit perselisihan. Sedikit terasa hati. Ada. Nak cerita tak mau. Baru pagi tadi kawan saya mai rumah saya minum mayat. Dia kata kat saya, tak tahulah dia bermimpi dia apa. Dia kata kat saya, hang nak tahu tak, dia kata kat saya, lama dah aku pendam. Hang punya ceramah ni bukan tak sonok, dia dah sonok, tapi hang suka merewang. Mungkin Allah takdirkan dia untuk main mewakili tuan-tuan kot. Hang suka merewang mata. Hang macam nak cerita semua kat orang. Betul tak dah nak ligai masa dia kata. Kadang-kadang kita dah cerita benda ni, hang maruit pergi sini. Lepas tu tak patah balik. Daripada sini kembang pergi sini pula. Jadi orang tak dapat. Tiba-tiba memang rasa saya, tak ada pasal. Tapi saya terima dengan sihat tu dengan baik. Jadi saya tak boleh merewang. Saya kena patah balik. Tapi tak cerita tak syok pula. Jadi gitu. Sikit lah. Masa hadis ifki. Hadis ifki ni hadis apa? Hadis ifki ni hadis Siti Aisyah kena fitnah berzina tu. Okey? Dengan Safwan bin Mu'attal tu kan. Sikit saya janji ya, saya tak boleh lama. Para sahabat Nabi duk pujuk Rasulullah.
Duk tenang ke Rasulullah pasal Nabi pun hampir nak percaya sebab contoh tu viral ni. Nabi pun bukan tak percaya, bukan percaya, tapi Nabi selurkan Aisyah. Aisyah tak tahu apa masa tu pasal dia demam, dia tak tahu apa. Tapi seluruh Madinah dah heboh dah. Ni munafik lah ni duk sebab cerita ni. Masa tu para sahabat ada yang tegur, ada yang kata kat Nabi, ya Rasulullah, Aisyah ni memang baik ya Rasulullah, tak ada kebaikan malai, tak ada kami dengar apa daripada dia melainkan kebaikan. Safwan pun memang baik, sahabat Nabi yang baik. Maka duk puji. Masa tu Sayyidina Ali kata kat Nabi, ya Rasulullah, tak apalah kalau lagu ni ada lagi orang lain. Sayyidina Ali kata ada lagi orang lain. Itu yang Sahih Bukhari tu, hadis tu. Bukan Sayyidina Ali tak setuju dengan Aisyah, bukan Sayyidina Ali tak sokong Aisyah, bukan Sayyidina Ali tak percaya kat Siti Aisyah mak kita ni. Tapi Sayyidina Ali tujuan dia apa? Apa sahaja, siapa sahaja bagi aku Nabi nombor satu. Kalau benda tu boleh susah hati Nabi, tinggal ya, ada orang lain. Maksud dia bukan dia tak sayang kat Siti Aisyah, tapi dia sayang kat Nabi lebih. Kalau benda ni boleh buat Nabi rusing, tinggal ada orang lain. Itu maksud Sayyidina Ali. Itu saja. Dia tak ada maksud nak dengki, nak marah Aisyah, tak ada. Tapi cerita hadis ni sampai kat Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah agak terasa hati. Agak terasa hati. Sampai tak Siti Aisyah tak boleh sebut nama. Bila Siti Aisyah nak sebut nama sahabat yang lain kan, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Siti Aisyah kata ada seorang lagi. Dia agak sedikit terasa. Kalau tuan-tuan rajin baca riwayat sirah kan, dia akan perasan. Siti Aisyah dia tak boleh sebut. Bukan dia marah dah, tapi dia sebut nama seorang lagi tu. Seorang lagi tu Sayyidina Ali dia terasa sikit. Itu saja. Tak ada kes apa pun. Baik. Okey, jadi saya patah balik Saya patah balik. Baik. Kembali kepada Nabi Lut. Maka kedudukan para isteri Nabi itu adalah seperti mak-mak kita. Baik. Yang kedua, dalam ayat yang lain kata Allah kepada para isteri Nabi, ya nisaun Nabi, Allah sebut dalam Quran, ya. Lastunna ahadin kamu semua setiap seorang daripada kamu lastuna tak sama minan nisa dengan perempuan-perempuan yang lain. Itu jadi hukum. Allah kata kepada para isteri Nabi, wahai para wanita Rasulullah, ya nisaun Nabi, lastunna kamu semua tak sama. Ahadin setiap seorang dalam kalangan kamu tak sama minan nisa, tak sama dengan perempuan-perempuan lain. Jadi kedudukan isteri Nabi semuanya adalah kulluhum, semua mereka itu mak kita. Mai kaedah baru pula. Macam mana kalau ni mungkin kita berbeza, tapi kita jangan bergaduh. Okey, kita mungkin berbeza. Tak boleh elak tuan-tuan. Baik. Macam mana kalau mai puji-pujian kepada isteri Nabi, bagus ke tak bagus? Bagus. Semua setuju. Tapi kalau puji-pujian itu bagus tetapi dia tak duduk pada parameter yang sepatutnya sebagai kedudukan dia isteri Nabi, tuan-tuan akan tak setuju dengan saya ni, saya tahu. Saya abang saya siap. Tuan-tuan akan tak setuju dengan saya. Tapi saya yakin ada agak yang akan setuju dengan saya. Contoh, saya minta maaf, boleh kena sama nak ni? Tak good. Contoh, lagu-lagu nasyid dalam nak memuja isteri Nabi. Ada lagu nasyid yang meletakkan isteri Nabi tu, kedudukan mak kita, our mom. Ada yang diletak isteri Nabi tu macam perempuan yang macam lagu, oh Fatimah. Bukanlah Fatimah tu isteri Nabi, bukan. Tapi seolah-olah yang lagu macam tu. Ya, macam lagu apa? Lagu-lagu nama perempuan lah. Tuan-tuan ingat tak lagu-lagu nama perempuan zaman-zaman dulu kan? Zaman tuan-tuan, Fatimah kan, zaman saya apa? Jasnita kan. Puja-puji yang macam tu, sedangkan dia isteri Nabi. Ada nasyid, sebutlah lagu Aisyah kan. Kalau saya kurang. Pasal dia lunak sangat, sedangkan lirik lagu tu saya duk check tengok, memang ada banyak yang selari dengan hadis. Cuma ada beberapa lirik tu yang hadis dia daif. Tentang Nabi pegang hidung dia apa semua tu ada. Tapi daif. Tapi yang sahih pun ada, yang Nabi lari-lari dengan dia tu. Lirik lagu Aisyah tu yang viral tu. Tapi viral lah marah ni. Tapi saya satu perasaan di hati yang saya tak overshock. Saya kata, ni mak kita ni. Kita tak boleh nak senandungkan dia macam satu nak cerita macam mana. Saya takut nanti tuan-tuan salah faham, tuan-tuan kata. Tapi tuan-tuan kalau yang faham, tuan-tuan akan faham. Kalau yang tak faham, tuan-tuan akan tak faham. Macam mana saya nak faham? Saya rasa tak puas bila kita meletakkan Siti Aisyah ni Ummul Mukminin, mak kita, gedung ilmu yang dihormati, parameter yang tinggi, kedudukan yang mulia. Siti Aisyah ni alim ilmu tuan-tuan. Imam Zakarshi buat satu kitab karang kritikan matan. Siti Aisyah kritik riwayat-riwayat sahabat. Antara paling teruk kena Abu Hurairah. Siti Aisyah ni dia critical thinkers. Dia pandai bila dia tengok hadis-hadis walaupun sahih, dia check balik sahabat ni dia salah riwayat ni. Hadis ni memang betul tapi bukan macam ni. Dia check.
Ibnu Abbas kena, Sayyidina Ali kena, Abu Hurairah kena banyak kali. Siti Aisyah tegur satu-satu riwayat sahabat. Siti Aisyah pakar ilmu bahasa Arab. Siti Aisyah pakar ilmu nasab. Antara yang paling pakar ilmu nasab Abu Bakar, dan ilmu tu turun kepada Siti Aisyah. Bukan kerana DNA tak, kerana Siti Aisyah memang melazimi ilmu tu. Siti Aisyah alim pakar ilmu hadis tentulah. Pakar alim ilmu perubatan. Perubatan Arab ni jangan main lah. Siti Aisyah cukup cakap. Sampai Urwah bin Zubair, anak menekan dia lah, anak menekan Siti Aisyah, tanya, Makcik ni pandai hadis, saya faham. Makcik pandai bahasa Arab, saya faham. Makcik pandai nasab, saya faham ikut Tok Wan. Tapi makcik pandai perubatan, makcik ambil mana? Maka Siti Aisyah cerita masa Nabi sakit dulu, banyak delegasi Arab mai, orang perubatan, pusat rawatan ni bekat mai, ajak aku, suruh aku ubati Nabi. Jadi Siti Aisyah banyak ilmu perubatan. Jadi kedudukan yang setinggi itu, dan tegas dan berani dan warrior, pergi ke medan perang Jamal kan. Tiba-tiba kita nak letak satu kedudukan yang dia agak-agak sweet. Tapi saya secara peribadi saya tak apa lagu tu. Ada orang dia setuju. Saya kurang, saya minta maaf. Saya dengar saya rasa macam dia mak kita ni, dia mau lebih. Dia tak boleh dia tak mau nak. Macam mana saya nak kata? Dia tak mau lembek long life pasal dia tak boleh dipotretkan sebagai wanita muda yang manja. Betul satu sudut, tapi tuan-tuan faham? Tuan-tuan, saya tak puas Saya lagi tuan-tuan tak faham niat saya ni. Dia tak boleh dipotretkan sebagai wanita seperti mana kita menggambarkan wanita-wanita lain dalam lagu-lagu kita. Dia kena dipotretkan sebagai mak kita, yang ada kedudukan keilmuan yang tinggi, yang ada ketegasan, yang ada perimeter dia tinggi, status dia, sirkah dia tu besar. Dia bukan, betul lah lirik lagu tu pun ada ambil pada hadis, tapi akhirnya dia jadi siulan orang, jadi semua pun boleh menyanyi, cakap lagu tak gaduh, lagu tak ada heran. Dia tu mak kita. Itu maksud saya. Bukan saya tak setuju lagu tu nanti saya jadi syiah pula, tak. Tapi saya kata kalau lah lagu tu digambar, contoh nyanyi sikit tak apa. Contoh macam Sudirman, dia nak buat lagu, bukan dia buat lah, dia nyanyi lagu ayah dan ibu kan. Ayah dan ibu itulah. Dia letak ayah dan ibu tu, kita dengar pun tingginya mak dan ayah ni kan. Dia tak Aisyah dia jadi lagu cinta, lagu sweet. Itu mak. Salah saya kurang sebab bagi saya kedudukan Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha lebih daripada tu, lebih daripada mak kita lagi. Saya itu hujah saya lah. Saya faham nanti orang akan komen, dan tuan-tuan pun mungkin kata saya tak setuju Ustaz, tak ada masalah, dia bukan akidah pun ya, tak ada masalah. Kita boleh berbeza, kita tak perlu bersengketa ya. Lega dah saya nak cerita yang tu selama ni sebenarnya. Cuma saya rasa orang salah faham. Kalau saya tulis di Facebook nanti orang baca, orang tak faham, orang kata ni kan. Jadi bila saya ruang untuk ceramah, saya nak sebut lah. Kalau saya kurang sikit sebab ada efek lagu tu. Nanti dia akan jadi siulan anak muda, dia akan bawa ke mana-mana, dia akan boleh menyanyi di mana-mana, dia jadi. Dan lirik pula tuan-tuan, tapi lirik tu saya ingat okey. Bila main dengan isteri Nabi ke, sahabat Nabi ke, bila melibatkan Nabi, dia jadi hadis tau. Nabi bila lari dengan kamu, okey, apa dia hadis dia? Kena check. Nabi pegang hidung kamu, apa hadis dia? Kena check. Sebab jadi hadis. Sebab tu dulu polemik bila ada satu penulis Malaysia, dia buat novel para sahabat kan, dalam bentuk novel. Orang bincang, bila ada watak dalam tu melibatkan Nabi, dia tak boleh tulis sebarang dialog sebab dia jadi hadis. Tapi saya ingat settle dah masalah tu. Dan penulis tu pun dia istiqamah, dia rajin. Bila kita nak kata dia pun tak boleh. Banyak kara-kara dah sampai berapa banyak rock. Kita tak mampu potong lah, tak mampulah sampai tahap tu. Saya baru tulis 2 buah buku tuan-tuan, baru terbit. Satunya dah terbit dah, ni cetakan kedua. Satu lagi baru terbit. Saya minta izin, saya tak mau menyega dalam surau ni, tapi saya minta izin untuk memperkenalkan kat tuan-tuan. Buku tu dah keluar dah. Saya jual dekat lapangan Shopee. Yang tengok video ni nanti Abang Jack, Abang Nal nanti boleh tulis dekat description kan. Yang tuan-tuan nanti tuan-tuan boleh tengok kat Facebook saya lah. Saya bawa, tapi saya bukan nak menyega. Saya bawa nak tunjuk untuk tuan-tuan. Saya tak mahu sebut harga, nanti jadi menyega. Islam Muslim dan krisis, critical thinking dalam ni lah sejarah umat Islam. Satu lagi novel. Novel ni pasal pertembungan Sufi dan Salafi. Bukanlah yang debat baru ni dah, tapi novel. Seorang lelaki ni bapak dia Sufi, markah dia bapak dia Salafi. Dia nak kahwin dengan markah dia, tapi pak dia dua orang tak setuju pasal depa ni kaji jenis kaki bergaduh.
Akhirnya berjaya kahwin kan tak berjaya kahwin. Dalam ni novel ni lah, novel ilmiah kritikan masyarakat. Tuan-tuan boleh tengoklah kat Facebook saya. Saya tak mau cerita lebih nanti jadi menyegah. Okey, tutup cakap tu. Baik, sambung. Sikit lagi boleh tu, ada masa lagi. Maka okey, cerita dah selesai lah tentang kedudukan isteri Nabi, selesai. Baik. Dalil saya bagi tadi tu. Ahzab ayat 6 dan Ahzab satu lagi ayat berapa tanya Allah kata lastunna ahadin minan nisa. Kamu semua wahai isteri Nabi ya nisaun Nabi. Allah kata wahai para wanita Nabi. Jadi dalil itu lastunna ahadin minan nisa tu, kamu setiap seorang dalam kalangan kamu tak sama dengan wanita-wanita yang lain. Jadi itu jadi dalil saya punya hujah. Saya mengatakan kalau nak buat lagu pasal isteri Nabi, tonasi dia, kaedah dia, gaya dia, ihtiram dia, penghormatan dia tu kena lebih. Indikator dia sebab macam lagu Sudirman tadi, itulah contoh lah. Macam kita dengar pun kita tahu dia nak meletakkan tinggi kan, wali keramat kan, dia dalam lagu tu kan tinggi nampak, kita oh sayu dengan hormat. Dia tak dengar lah enjoy macam tu ya? Jadi bila orang dengar sweetnya Aisyah ni, betul satu segi, tapi itu cerita dalam ruang lingkup ni. Tapi dalam Aisyah sebagai sebuah madrasah itu, ibu kita sebagai sebuah, tak ada Aisyah tuan-tuan, ibu kita ni berapa ribu hadis tak sampai kat kita. Jangan main. Jadi dia tak boleh digambarkan besar-besar, dia kena digambarkan sebagai gedung ilmu yang besar. Bagi kita, ibu kita Aisyah adalah sebuah madrasah ilmu yang sangat besar. Kalau dia tak tegur riwayat-riwayat para sahabat, banyak riwayat yang sampai kat kita dalam keadaan kita salah faham. Nanti ada sempat masa saya nak cerita juga beberapa contoh hadis yang Siti Aisyah tegur riwayat para sahabat. Sahabat tak salah, cuma sahabat tak faham macam Aisyah faham. Kadang-kadang kita baca benda yang sama, kita faham cara lain, tapi Aisyah ni dia faham seperti mana yang Nabi nak. Itu kemah. Ada orang dia boleh read between the lines. Baik. Dia teliti. Sambung no? Baik. Dalam ni dia kata lagi, mereka kaum Nabi Lut yang dilaknat Allah itu berkata, hai Lut, kami tidak mempunyai selera terhadap isteri-isteri kami. Kaum Nabi Lut kata, kami tak nak selera kepada isteri-isteri kami. Bermaksud ni jadi dalil. Ingat tak kita sebut bulan sebelum ni, episod sebelum ni, ceramah sebelum ni, yang saya kata apa? Depa ni kahwin, bukan tak kahwin, kahwin. Melakukan hubungan ada dengan isteri, ada. Lepas itu ada zuriat. Cuma itu sekadar hubungan manusia, sekadar nak bagi ada hubungan, nak bagi ada anak ya. Tapi kepuasan, dia panggil apa? Dalam bahasa Inggeris dia sedap sikit sebut. Kepuasan, gelojak nafsu itu lebih kepada laki dengan laki. Dengan perempuan dia kahwin, dia melakukan hubungan, tapi sekadar melepaskan tuntutan manusiawi untuk ada organisasi keluarga, untuk ada anak. Tetapi untuk memuaskan naluri seksual dia pilih lelaki juga. Jadi itu jadi jawapan kalau orang orientalis ke siapa kata kat kita, kalau semua lelaki dengan lelaki mana nak main keturunan kaum tu? Tak, dia berkahwin, dia ada anak. Cuma keutamaan seksual depa kat lelaki. Dan tuan-tuan jangan terkejut, zaman sekarang ramai lelaki yang suka lelaki, ramai. Saya duduk dalam bidang psikologi dan kaunseling, memang ramai. Terkejut kita. Dulu ada juga. Dan dulu orang malu-malu, lah orang tak malu lah. Lah orang tak malu lah. Tambah zaman media sosial tak ada tapis ni, orang boleh buat pengakuan, boleh buat confession terang-terang. Kan? Yang dia boleh beritahu lah, kami golongan kami ni jenis-jenis people like us, PLU tahu lah. Saya takut benda tu nanti jadi norm, jadi budaya, jadi kebiasaan. Dan orang akan menganggap benda tu lawak kan? Orang kata apa, kunyit lah, apalah. Lawak, tapi satu segi benda tu bukan lawak, benda tu kita kena marah, bukan kita kena gelak. Baik. Maka bila dia berdebat dengan Nabi Lut ni, malaikat duduk di dalam. Kemudian sampai tak ada daya lah Nabi Lut nak kata apa. Lagi Nabi Lut kata, lau anna li bikum quwwah. Nabi Lut kata, kalaulah aku ni ada kekuatan nak lawan hangpa. Maksudnya bukan Nabi Lut tak kuat, tapi hangpa ni terlalu ramai, dan kalaulah dalam kalangan kamu ini ada au awi ila ruknin syadid,
Kalaulah aku ada orang yang kau boleh harap, satu tunjang, orang lelaki yang lain yang boleh duduk di pihak aku, ni tak ada, semua against aku. Jadi kalaulah aku ada kekuatan nak lawan dengan hangpa, aku ada lelaki lain 3-4 orang yang sokong belah aku akan perang dengan hangpa. Tapi tak ada, kan? Semua majoritinya, kan saya sebut tu, ada tak kaum Nabi Lut yang tak saya suka sebut gay. Dia bukan gay ni bahasa kasar. Apa dia? Bahasa lebih sopan. Apa dia? Tuan-tuan, yang selain gay apa yang sopan sikit? Saya sebut gay, saya dengar ni saya rasa bersalah pula. Apa kasar kan bahasa saya ni? Tapi dia memang gay tu. Apa bahasa dia? Gay, memang gay tu. Dan ada nama lain tak? Aku saya tak keluar kat kepala saya lah ni. Homoseksual. Laki. Oh, bagus. Bahasa apa tu? Oh, perempuan pun gay juga. Dia homoseksual ni sama jenis, kalau lain jantina heteroseksual kan. Wanita. Jadi gay ni gembira no? Oh. Bahasa Inggeris. Oh, saya faham. Okay. Saya boleh guna di surah lain. Oh, gay tu gembira. Tuan-tuan tahu tak? Kan saya baru tahu. Bagi kita dapat ilmu baru. Terima kasih banyak. Gay tu gembira. Pandai dia pun nak kabur yang tu no. Tapi tak apalah. Bermaksud di satu sudut macam mana Nabi Lut mengharapkan ada orang yang nak tolong dia, tapi tak ada. Semua orang kebanyakan macam tu. Dan saya kata tadi, satu geng yang homoseksual ni, yang lelaki dengan lelaki ni, satu geng lagi dia normal. Lawan dia apa? Heteroseksual ke? Homoseksual kan? Yang normal tapi dia pilih untuk berdiam diri. Ada tak? Dia normal tapi dia diam. Dia tak mau cegah kemungkaran. Okey, jadi dua jenis. Okey. Baik. Maka andai saja dia mempunyai kekuatan untuk mempunyai kumpulan untuk membantunya, macam saya kata tadi itulah, Nabi Nuh mengharapkan adalah orang jantan nak tolong dia. Tu di dalam rumah tu ada 3 orang tu nanti Zat. Tu 3 yang dah besar tu, malaikat tu. Okey. Baik. Ni dihurai panjang lagi dah, saya nak skip tu sampai azab yang dia berkena tu no. Baik tu. Biasa ingat saya nak habis bulan ni juga Nabi Lut ni. Para ahli tafsir mengemukakan bahawa Jibril akhirnya keluar. Lepas Nabi Nuh kata macam tu, aku mengharapkan ada kekuatan yang di belakang aku. Maksudnya di sudut kejantanan ni nak tolong aku. Jibril dengar, Jibril keluar. Jibril keluar rumah menemui kaum Nabi Lut. Lalu memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya. Wallahu ta'ala alam. Saya tak boleh bayang. Sebab tadi Quran sebut mereka ni berwajah manusia. Tapi ni kepakan sayap. Wallahu ta'ala alam. Adakah dah tukar rupa? Sebab wajah asli Jibril dahsyat, besar. Nabi SAW pernah tengok Jibril dalam rupa asli. Dalam hadis pernah Siti Aisyah tanya, 4 kali ke? Kan 2 kali? 4 kali kot. Nanti saya cek balik. Tapi bukan selalu Nabi tengok Jibril dalam keadaan rupa yang sebenar. Baik. Sehingga ada yang mengatakan bahawa mata mereka menjadi buta dan tidak tertinggal kelopak mata dan biji mata mereka, bahkan bekas mata mereka pun tidak terlihat. Tuan-tuan, saya skip tu kan. Jibril keluar sepak muka mereka sampai mereka jadi buta. Okey, sampai mereka jadi buta. Dalam keadaan mereka buta ni Quran sebut. Cuma saya tak baca habis sebab saya nak ligan 4 minit ni. Apa nama, dalam keadaan mereka buta dia khabar-khabar tu, mereka kata kat Nabi Lut, dalam Quran sebut dah, saya ulang, dalam Quran sebut, mereka kata apa? Tak apa Lut, hari ni hang untung, hari ni kena lak dekat hang, tak apa. Masa Jibril keluar, mereka tengok, segoknya, mereka nak ejah Jibril kot. Gila geng ni. Tuan-tuan, Jibril sepak sedar, buta habis ni. Dalam keadaan buta, mereka duk raba-raba dinding nak balik rumah. Mereka kata apa? Nanti mata kami elok, kami main lain. Tu. Sebab tu Imam Ghazali kata, benda paling besar atas dunia, nafsu. Nafsu besar tuan-tuan. Masa Allah buat nafsu, rendam dalam neraka dah. Ada hadis kan? Keluar balik. Tanya nafsu hang siapa? Aku hang. Dia kata kat Allah. Nafsu sifat dia tu.
Dia tak kata ana abdu wa anta rabbi. Dia tak kata begitu. Dia kata ana wa ana. Dia kata aku. Itu nafsu dia besar. Tapi nafsu yang besar ni bukan seksual saja. Nafsu besar ni dia terpecah-pecah. Ada orang dia nisbahkan perempuan 9 nafsu, lelaki 1 nafsu. Jadi adakah nafsu perempuan besar? Tak. 9 tu terbahagi-bahagi kepada 9. Saya, ini bukan hadis, ini psikologi. Sebenarnya nafsu dia macam ni. Dia katalah sama besar. Dia macam carta pai. Pai kan yang bulat tu kan. Jadi laki satu tu dia kebanyakan yang tu saja. Pasal tu ruang untuk yang tu besar. Perempuan carta pai yang sama, tapi dia terpecah 9. Itu menyebabkan yang seksual tu jadi sedikit. Tapi dia ada pinggan mangkuk lah, mah lah, apalah. Yang tu jadi banyak kan? Jadi laki yang hak tu saja. Saya minta maaf tuan-tuan surau, tapi ni ilmu tak bagus no. Sebab tu titik-titik kegersangan wanita lebih banyak, sebab laki dia utama ada benda tu. Tapi titik-titik kegersangan laki satu je. Sebab perempuan bagi dia tak ada apa sangat. Bukanlah tak ada apa sangat. Sebab tu dalam syurga nanti nikmat untuk perempuan berupa cerek, emas, pinggan, mangkuk. Laki apa? Bila dari pasal laki dah yang tu je. Terus ada buat warung sangatlah, yang mau yang tu saja. Kan? Tapi di dunia ni kita kena jagalah. Tapi hakikat dia begitu, no? Tak apa rasa kata begitu. Tapi memang kaedahnya begitu. Kami dah belajar psikologi punya ni kan. Begitu. Bukan bermaksud perempuan 9, perempuan nafsu kuat, laki nafsu sikit. Dah, bukan. Di sudut average yang cover tu. Tu saya bagi bahasa mudah lah, carta pai tu. Boleh lagi tuan-tuan? Lepas tu, lepas dia berkata lagu tu, terus malaikat Jibril beritahu kepada Nabi Lut, kami ni malaikat, kami main nak azab kaum hang. Teruslah hang kena keluar. Hang dengan tunggu dah. Sebab kami main nak bawa azab kepada kaum hang. Dan azab tu akan kena waktu subuh. Alaysa subha qarib kan dalam Quran sebut. Bukan ke subuh dah dekat? Jibril kata kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Lut. Sedangkan peristiwa ni berlaku area-area maghrib isyak gitu ya. Maghrib lah, sebab kan petang dia kata senja pergi ambil di kebun, balik rumah minum kopi sat, terus di pamer Serabu. Dekat-dekat apa tu kita katalah pukul 8.30. Terus malaikat Jibril kata kepada Nabi Lut, bawa isteri hang, anak-anak hang semua ni keluar cepat-cepat, pengikut hang ni keluar pasal azab. Kena berhenti lah. Boleh sikit kan? 9 boleh kot, 9 minit. Keluar cepat-cepat sebab azab depa akan sampai waktu subuh. Subuh dah dekat. Subuh tak dekat, subuh jauh lagi. Tetapi sebab azab yang nak sampai tu, dia punya coverage area dia besar, disaster dia besar, sampai tahap you kena keluar sekarang agar you boleh capai tempat yang jauh lagi. Tu maksud dia. Sebab bencana yang nak terima ni tuan-tuan sangat besar, sangat dahsyat, tak pernah berlaku. Ya. Falamma jaa amruna ja'alna 'ala 'aliyaha safilaha. Bila sampai janji Allah itu, Jibril korek bumi tu, 'aliyaha naik ke atas, safilaha terlangkup, rendam di bawah. Sampai sekarang tuan-tuan di kota Sadum diukur dalam geografi tempat paling rendah atas dunia. Tuan-tuan pun tahu. Dataran yang paling rendah atas dunia situ. Pasal hempapan malaikat Jibril, hempap sampai terendah di bawah. Naik aliyah safilah, kalih jatuh. Kenapa Allah Taala buat begitu? Naik kalih pasal nak gambarkan kenapa terbalik? Sebab nafsu depa pun terbalik. Kenapa songsangkan bumi? Kerana nafsu depa songsang. Tu Allah buat azab macam tu. Naik, tuan-tuan, maghrib, subuh nak dengar teriakan ayam, kambing semua naik semua, pusing, gerak, jatuh rendam pula. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Min sijilin mandud. Lepas tu dalam proses duk naik tu, mai batu-batu daripada neraka ni, mai bagi depa pula. Cukup dengan tu? Tak cukup lagi. Ini yang menarik. Musawwamatan inda rabbik, itu yang tuan-tuan kena ingat. Key point tu, ayat 82 ni. Surah Hud. Musawwamatun inda rabbik. Tuan-tuan tengok tafsir dia kata apa? Musawwamah. Musawwamah ni apa? Ism, dinamakan. Label, maksudnya label. Maknanya batu yang sampai tu bila naik bumi tu, naik batu straight away from neraka ni mai. Tuan-tuan, musawwamatun inda rabbik ni bermaksud di sisi Tuhan dah ditandakan dah. Saya bagi bahasa moden, ibarat torpedo yang dah ada setting GPS dah. So bila kita dah setting dia untuk dia dah lock dia punya target, so dia akan cari target tu, betul tak? Target tu pusing mana pun dia akan follow.
Itu teknologi batu tu masa tu. Itu musawamatun inda rabbik. Musawamah. Dah dilabelkan di sisi Tuhan, batu-batu tu, setiap satu batu tu dah ada nama dah. So batu tu akan datang cari tapa Tuhan dia. Dan di dalam tafsir kata salah satu batu itu ada nama isteri Nabi Lut. Tu yang jadi cerita isteri Nabi Lut memang dia tak keluar. Kan malaikat katakan keluar, jangan tengok belakang. Jangan pandang belakang. Sebab kalau Nabi Lut pandang belakang, takut dia nampak bini dia patah balik. Takut dia jadi sayu ke apa kan. Jadi bini dia salah seorang yang terlibat. Bila janji Allah, tak kadar Allah dia kena, dia sembunyilah manapun, dia tetap akan kena. Jadi naik, kena kejam, jatuh pula. Dia dihujani dengan batu-batu neraka yang lain pula. Sangat dahsyat. Baik, saya nak tutup dah. Sikit saja saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit saja hukuman terhadap golongan songsang ni. Dalam Musnad Ahmad sebut man wajadtumuhu wa ya'malu amala qaumi lutin faqtulu fa'il wal maf'ul. Kalau kamu temui orang-orang yang melakukan amalan-amalan kaum Nabi Lut, faqtulu, bunuh al-fa'il wa maf'ul. Tapi ini dalam Musnad Ahmad kaedah agama lah. Bukan saya seru untuk bunuh. Saya bukan ada kuasa undang-undang law. Kita pun tak boleh bunuh tak tentu halal. Tapi ini dalam kitab sebut. Ini kuasa pemerintah. Kita jangan lebih bunuh tak tentu halal. Tak boleh. Dia bagi disclaimer. Dalam fiqh manhaji ni karya fiqh Syafi'i. Kata apa? Kalau yang buat hubungan homoseksual ni, kalau dah kahwin dah, rejam sampai mati. Kaedah dia sama macam penzinaan. Kalau tak kahwin lagi, sebat. Tapi sebat dan buang negeri. Sebab tak mau bagi jumpa dah kelompok dia. Kerana apa? Mazhab Syafi'i sebut kaedah dalam fiqh manhaji ni, kenapa keluar hukum macam ni? Sebab berdasarkan hadis dalam Sunan Baihaqi, Nabi SAW sebut, iza atta rajulun rajula fahuma zaniyan. Bila seorang lelaki, iza atta rajulun rajula, fa'il wa maf'ul. Bila seorang lelaki mendatangi lelaki yang lain dalam keadaan hubungan seksual, maka kedua-duanya adalah penzina. Daripada hadis tu dah terbit kaedah yang malam mazhab Syafi'i kata hukuman dia yang macam tu. Tetapi di dalam Maratib al-Ijma' karya Munziri menyebutkan, ini lagi menarik. 4 khalifah Khulafa' ar-Rasyidin dalam nak beri hukuman kepada golongan homoseksual ni lebih. Boleh ke lebih? Tak jadi bid'ah ke? Ini sahabat Nabi. Sayyidina Umar dia melebihkan hukuman terhadap orang yang minum arak kan? 40 sebatan zaman Sayyidina Umar jadi 80. Jadi depa ini ada penilaian depa, ada parameter dia, ada dawabit dia. Keempat khalifah disebutkan dalam Munziri dalam Maratib al-Ijma', keempat khulafa' ar-Rasyidin depa buat apa dekat golongan songsang ni? Annahu ijtima' ra'a ashabur Rasulullah SAW ala tahriqi fa'il wa maf'ul bih. Tahriqi, haraqa. Mana ni tuan? Bakar. Bakar tu ni. Jangan main. Keempat khulafa' ar-Rasyidin jumpa kes ni tak cakap banyak, bakar tu ni. Baik. Itu sajalah. Itu saja. Itu kaedah-kaedah dia. Kita Allah Ta'ala, tapi kalau kita ada mufti dia pula akan fikir. Kalau ada masalah lagi saya nak cerita lagi. Orientalis barat dia pernah kritik umat Islam. Dia kata orang Islam duk lawan sangat dengan homoseksual, gay apa semua ni kan. Sedangkan hampa berlambak, dia kata. Dia pun bagi contoh Amin bin Harun al-Rashid, anak Khalifah Harun al-Rashid, ada gundik 40 orang lelaki. Dia kata itu dia pun ada 40 orang lelaki. Sedangkan kalau kita perhati sejarahnya, bukan dia ada 40 orang tu bukan gundik dia, tapi pemuda-pemuda jantan yang suka follow dia. Kan macam siapa kata? Sukarno kan, datangkan kepada aku pemuda-pemuda yang hebat, aku akan ubah dunia. Macam tu lah ibaratnya, dia suka pemuda. Saya suka pemuda-pemuda. Saya cikgu sekolah, budak-budak kata 5 yang suka main rapat dengan saya seronok. Saya seronok kadang budak muda ni kita rasa seronok kan. Ada macam tu. Tapi orang putih dia salah faham. Kemudian depa buat kritikan terhadap Ibn Hazmin al-Andalusi. Ibn Hazm al-Andalusi ni dia memang ulama lah, tapi dia mazhab zahiri. Dia tegah, dia kata kat ulama-ulama lain sedap, tak ada akal lah apa dia kata dalam kitab muhalla kan. Tapi dia ulama yang alim, Andalusia. Dia ada satu kitab nama Tuqul Hamamah. Tuqul Hamamah ni macam kitab tapi ala-ala novel, macam saya buat tadi ni kot, lebih kurang novel, lebih kurang kitab.
Ada ilmu tapi ada cerita. Dalam tu dia cerita tentang kerinduan dia terhadap seorang pemuda lelaki. Jadi orientalis barat ni tulis artikel jurnal tuan-tuan. Saya nanti ada ruang saya nak cerita juga. Kritik kata ulama Islam pun ni gay, dia kata suka kat lelaki, tulis rindu cinta. Tapi ramailah ulama-ulama kontemporari yang balas jurnal artikel tu, kata dah, tuqul hamamah tu bukan cerita pasal lelaki, cerita pasal kerinduan kepada sahabat kan, macam Nabi kan dalam hadis ni saya tutup tu. Ada satu hadis Sahih Muslim ada Nabi pegang tangan Muaz tu, saya cerita di surau ni, ingat tak dulu? Muaz kata, lepas aku semayang tiba-tiba Nabi mai kat aku, akhadha Rasulullah SAW biyadi yauman. Lepas aku semayang Nabi terus dia pegang tangan aku. Kan? Qala Rasulullah SAW, ya Muaz inni uhibbuka. Aku cinta kepada kamu Muaz. Muaz dengar terkejut. Kata wallahi bi abi wa bi ummi ya Rasulullah inni uhibbuka. Ya Rasulullah, demi mak dan ayah aku, demi Allah aku juga cinta padamu. Betul Nabi kata, usika ya Muaz, aku nak bagi wasiat kepada hang, aku nak bagi nasihat kepada hang. La tada'anna dubura fi kulli salatin. Jangan hang bangun terus lepas sembahyang. Antaqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan hang bangun terus lepas sembahyang sehinggalah hang mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulama dalam nak mensyarahkan ini kata, maksud Nabi tu doa lah sikit lepas sembahyang, jangan bangun terus. Istighfar ke apa-apa zikir buatlah sikit, jangan terus bangun. Maka kalau orang putih kalau dia ambil hadis tu sekerat, dia kata macam ni lah, apa main pegang tangan abang cinta-cinta pula ni. Dah, hadis tu nak nasihat, dan keumuman hadis tu konteks dia Nabi memang begitu. Nabi sebelum bagi ilmu, Nabi akan suarakan sayang. Cikgu masuk kelas, sebelum marah budak-budak, habang aku sayang kat apa sebenarnya, kalau tak sayang aku tak marah bagi dia seronok, barulah dia bagi ilmu. Itu kaedah dia. Tapi ialah orientalis, dia akan cari apa saja ruang untuk nak menjatuhkan Islam. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Minta maaf terlajak seminit. Bulan puasa tak ada, kita jumpa lepas raya insya-Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin ilahal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.